Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 23 Julai 2021 bersama saya Fidayah Hanan Sahni. Tumpuan berita. Seramai 758 orang ahli majlis di seluruh Sarawak menerima watikah pelantikan semula berkuat kuasa 1 Julai 2021 hingga 30 Jun 2022. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyempurnakan Majlis Angkat Sumpah Pelantikan Semula ahli-ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT menerusi aplikasi Zoom di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Majlis Angkat Sumpah ini mencatat sejarah apabila ianya diadakan secara atas talian susulan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari berkata PBT memainkan peranan penting dalam memberikan perkhidmatan kepada komuniti dan juga sebagai agensi barisan hadapan Kerajaan Sarawak dalam memerangi penularan pandemik COVID-19. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada seluruh anggota Majlis Kerajaan Tempatan kerana telah disambung semula untuk berkhidmat kepada majlis masing-masing. Sudah tentu your service is very important as a frontliner to the community, and you have to keep informed of what's going on, particularly the policies of the government, in order to uplift their living standard, while at the same time to provide a lot of amenities required by the community. In this instance, I think you have done your job quite well in disseminating the danger of COVID-19. Hadir sama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Jaul Samiun, Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil dan Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Antonio Kahti Galis. Berita seterusnya. Jabatan Pertanian Sarawak telah memberikan sumbangan berupa hasil tani kepada para petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV Hospital Umum Sarawak dalam Majlis Peladang Prihatin pada Jumaat. Pemberian sumbangan sebanyak 120 paket itu telah diserahkan secara simbolik Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian. Ditemui media selepas menyempurnakan majlis tersebut, beliau berkata sumbangan tersebut sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras memerangi pandemik COVID-19 pada ketika ini. We are very happy that the Ministry of Agriculture Sarawak through its program number 1 to help the local farmers dealing with COVID-19. So the Peladang Association, they go and buy all these extra fruits and vegetables, and so that they instead of in the market they cannot sell and so on, they buy them, and then as part of the BKSS program they buy, then we give it to the frontliners or to those who are in need of foods. Yeah, we don't want to have the food on one side all rotten, on the other side people who doesn't have the food. So today I would like to thank the Agriculture Department for giving 120 packages as an appreciation to the frontliners. And as you all know, that in Sarawak, the frontliners has been working extremely hard to reach where we are today. And this is because everybody through the solidarity. So in Sarawak, we are very fortunate because even the Agriculture Department doing their share of supporting the farmers, buying all these and then share out with those who are in need, and also as appreciation to the frontliners. Okay. Para petugas barisan hadapan di PPV tersebut terdiri daripada Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM dan Hospital Umum Sarawak HUS menerima sumbangan hasil tani berupa peria, cili, nanas dan tembikai. Selanjutnya, Masjid Pehin Sri Adenan Lundu telah dijadikan sebagai salah satu pusat food bank bagi daerah Lundu oleh Tabung Baitul Mal Sarawak.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Dato' Amar Jamilah Anu berkata, dengan adanya food bank itu, golongan memerlukan di daerah berkenaan dapat dibantu menerusi pek makanan. Beliau juga memohon pengurusan Masjid Pehin Sri Adenan agar membantu semua yang memerlukan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Terdahulu, Dato' Amar Jamilah telah menyampaikan secara simbolik sumbangan pek makanan tabung Baitul Mal Sarawak kepada pengurusan Masjid Pehin Sri Adenan dan turut disaksikan Pegawai Daerah Lundu Gustian Durani. Baitul Mal Sarawak telah menyumbangkan 30 pek bantuan makanan berupa beras, air mineral, mi segera, gula dan biskut kepada Masjid Pehin Sri Adenan sebagai permulaan bagi food bank ini. Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lundu, Lakil dan Yayasan Jaznan turut menyumbangkan wang tunai berjumlah RM1,200 dan RM2,000 setiap satu bagi pembelian bantuan makanan asas. Berikut pula laporan di Pakan. Adunnya Tan Sri William Mawan Ikom pada Rabu turun Padang bagi meninjau tapak projek di bawah program transformasi luar bandar RTP di daerah itu. Lawatan pertamanya bersama kaki tangan teknikal Majlis Daerah Meradong Julau ke tapak projek RTP jalan dari Persimpangan Pakan Ulu Kota ke Klinik Kesihatan Nangakara Pakan untuk memastikan projek tersebut disiapkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Seterusnya, beliau meninjau tapak projek menyimen jalan menuju ke Rumah Jubang Sungai Pinang Jalan Buku Ulu Pakan. Tan Sri William Mawan turut berkesempatan menyerahkan 2 cek unit hal ehwal agama-agama lain Unifor fasa kedua bagi tahun 2021 bertempat di Pusat Khidmat Dun Pakan. Beliau menyerahkan cek berkenaan kepada pengerusi St. Matthew Chapel Sungai Pakan, Jeffrey Banyan berjumlah RM100,000 bagi tujuan baik pulih. Jumlah peruntukan sama turut diagihkan kepada pengerusi BEM Daerah Pakan, Paul Landing Muyang untuk membaiki struktur tanah runtuh tebingan BEM Eden Church, Rumah Ko Nanga Balong Pakan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Sarawak menerusi Unifor terus memberikan bantuan kepada rumah ibadat bukan Islam di Sarawak. Kali ini sebanyak 3 buah rumah ibadat dan sebuah persatuan keagamaan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Repok menerima cek tersebut. 3 rumah ibadat tersebut melibatkan Tok Kong Fu Gui Ting, Yeng Sung Church dan Kuang Eng Church. Majlis penyerahan telah disempurnakan oleh Adun Repok Datuk Seri Huan Tiong Si dalam satu majlis ringkas yang diadakan pada Rabu. Peruntukan ini bertujuan untuk membina dan membaik pulih rumah ibadat serta melaksanakan aktiviti tahunan yang dirancang. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Huan Tiong Si juga telah menyempurnakan simbolik penyerahan bekalan makanan dan barangan kesihatan bersempena program ziarah UKAS peringkat Dun Repok. Seramai 50 penduduk yang terdiri daripada golongan asnaf, warga emas, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU menerima bantuan bertempat di Pusat Khidmat Dun Repok. Dalam pada itu, Datuk Seri Huang Tiong Si juga telah menyempurnakan simbolik penyerahan bekalan makanan dan barangan kesihatan bersempena program ziarah UKAS peringkat Dun Repok. Seramai 50 penduduk yang terdiri daripada golongan asnaf, warga emas, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU menerima bantuan bertempat di Pusat Khidmat Dun Repok. Dalam majlis sama turut diserahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM161,000 yang diperuntukkan kepada 33 persatuan ibu bapa dan guru PIBG. Berikut senarai PIBG yang menerima bantuan. Laporan diteruskan mengenai misi untuk mempercepatkan pemberian vaksin kepada penduduk kampung di daerah Debak telah mencapai sasaran hasil usaha proaktif semua pihak. Ia dijelaskan Adun Saribas Muhammad Razi Sitam baru-baru ini dan menyeru mana-mana penduduk yang belum menerima vaksin untuk mendaftar segera di PPV berhampiran. Beberapa penerima yang sempat ditebung bual UKAS menasihati orang ramai agar tidak termakan dengan anasir negatif terhadap vaksin yang telah diusahakan kerajaan selama ini. Malah mereka turut mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana sentiasa proaktif dalam memastikan vaksin ini dapat disalurkan kepada seluruh negeri ini. Aku sudah tujuh 2 kali vaksin
Jadi aku kau peluang tu beri aku gerak dengan semua bala kita rumah panjai nang takut tujuk mesin untuk sitik ni cara kena jaga kurang lo jaga kita mampu replikasi kubit. Lurut semua sudah tahu tujuk dari 18 tahun umur kata nang takut betul sungkah dengan cara perintah kena tolong kita rumah buat kita tidak kena rabit sakit kubit. Jaga kita jaga diri. Habis tu Sami bin Badin vaksin dos kedua alhamdulillah lah. Saya dapat apa sampai dos pertama dengan dos kedua tu alhamdulillah lah saya dapat apa. Yang di luar tu mau belum vaksin silakan vaksin. Saya nak dihaku. Sebab yang jaga kita pun lah vaksin tu. Saya Muhammad Idris Renjai daripada COVID. Pada hari ini saya divaksin 2 dos kedua aktif. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas pemberian vaksin ini secara bertahap. Saya Suzana dari Karyawan Kesihatan. Ingin beri kedaran untuk semua lah. Bagi siapa yang belum vaksin boleh datang vaksin. Bagi memudahkan kita melakukan aktiviti harian, sokonglah untuk Kementerian Kesihatan bagi melengkapkan pemberian vaksin untuk semua. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.